Hai, saya Sheila Sharif. Saya merupakan postnatal care specialist. So, kali ni Kak Sheila nak bersambung dengan topik tentang suami paksa melakukan hubungan seksual semasa berpantang. So, bagaimana kalau kita nak tahu sebenarnya kita dipaksa melakukan hubungan seksual ketika dalam perkahwinan. Jadi di sini Kak Sheila nak ambil contoh kes wanita mengandung atau selepas bersalin yang sedang berpantang, dipaksa atau diajak secara kekerasan oleh suami sehingga menyebabkan kesakitan atau kecederaan terhadap fizikal dan mental. Bukan fizikal sahaja yang terlibat, mental juga akan terganggu akibat trauma, perbuatan atau peristiwa yang berlaku menyebabkan isteri merasakan tertekan, rasa malu, rasa dihina, risau atau takut jika bakal berlakunya peristiwa itu di masa akan datang. Dalam Islam, tiada istilah rogol sebenarnya jika perkahwinan itu sah di sisi agama. Walau bagaimanapun, kita tak bolehlah ambil mudah perkara ini walaupun sah bernikah. Dalam isu ini, berlakunya kekasaran semasa atau ketika melakukan hubungan seksual sehingga menyebabkan kecederaan mental dan fizikal. Okey, apakah contoh kekerasan yang berlaku? Contoh yang Kak Sheila boleh kongsikan dekat sini adalah berlakunya secara paksaan ketika isteri dalam berpantang, okey, dia masih ada darah nifas lagi. So dia tak boleh melakukan hubungan seksual. Kecederaan akibat bersalin pun tak pulih lagi. Tapi suami dah paksa dah nak melakukan hubungan seksual. Walaupun dia tak adalah macam contoh serik ke, tarik ke atau sebagainya, tapi dia melakukan sedikit kekerasan. Walaupun sedikit kekerasan, tapi isteri tu merasakan rasa sakit, rasa tak selesa, rasa terpaksa, rasa terhina, rasa mental dia tak bersedia, rasa trauma, takut dan mungkin boleh menyebabkan kecederaan yang lebih teruk. Okey, itu juga dipanggil pada Kak Sheila secara kekerasan. Bagi Kak Sheila memang kekerasan lah. Contoh juga kepada orang yang mengandung. Ada juga kes-kes contoh klien Kak Sheila, dia dalam keadaan mengandung, suami dia mengajak melakukan hubungan seksual sedangkan dia masih janin, masih di awal kandungan. Contoh trimester yang pertama, okey, masih dalam keadaan yang agak fragile. So dia takut untuk melakukan hubungan seksual kerana takut mungkin boleh menyebabkan keguguran. Tapi suami ni tak fikir panjang atau tak ada sifat kasihan kepada isteri atau rasa sayang kepada anak yang dikandung. Melakukan hubungan seksual kadang-kadang boleh menyebabkan sehingga keguguran. Okey, perkara ini juga sebenarnya merusingkan atau menyedihkan atau memberi kerisauan yang amat sangat kepada wanita-wanita yang mempunyai suami yang bersikap seperti ini. Ada juga berlaku contohnya kandungan dah terlalu syarat, terlalu syarat, tapi suami memikirkan seksual tu ada perkara penting bagi mereka, jadi mereka memaksa isteri melakukan hubungan seksual sedangkan isteri dah tak mampu dah melayan kerana suami, dan suami seolah-olah melepaskan nafsunya seperti isterinya tak mengandung. Jadi boleh juga membahayakan kepada kandungan. Okey, jadi jika ada berlakunya perkara seperti ini terhadap keluarga kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita, apakah tindakan serta ke manakah bantuan atau aduan yang boleh kita hubungi bagi membantu masalah seperti ini? Okey, dekat sini Kak Sheila nak kongsikan 11 situasi yang ditakdirkan sebagai keganasan rumah tangga. Yang ni adalah di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, pindaan 2012 dan 2017.
Apa dia? Ada 11 Satu, secara sengaja atau dengan disedari meletakkan atau cuba meletakkan mangsa itu dalam keadaan ketakutan, menyebabkan kecederaan fizikal. Yang kedua, menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa itu dengan sesuatu perbuatan yang sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kecederaan fizikal. Yang ketiga, memaksa mangsa dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan berbentuk seksual ataupun selainnya yang mangsa itu berhak tidak melakukannya. Yang keempat, mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa. Yang kelima, melakukan khianat atau kemusnahan atau kerosakan kepada harta dengan niat untuk menyebabkan atau dengan disedari bahawa ia berkemungkinan menyebabkan kesedihan atau kegusaran kepada mangsa itu dengan cara yang salah. Yang keenam, menyebabkan penderaan psikologi termasuk kecederaan emosi kepada mangsa. Yang ketujuh, menyebabkan mangsa mengalami dilusi dengan menggunakan apa-apa bahan yang memabukkan atau apa-apa bahan lain tanpa kerelaan. Yang kelapan, dengan curang menggelapkan harta mangsa yang menyebabkan mangsa itu mengalami kesedihan kerana kerugian kewangan. Yang kesembilan, mengugut mangsa dengan niat untuk menyebabkan mangsa itu takut akan keselamatan dirinya atau keselamatan hartanya, takut akan keselamatan pihak ketiga, contoh anak dan sebagainya, atau mengalami kesedihan. Yang ke-10, berhubung dengan mangsa atau berhubung dengan pihak ketiga tentang mangsa dengan niat untuk mengaibkan kehormatan mangsa itu melalui apa-apa cara elektronik atau selainnya. Yang ke-11, jika mangsa adalah seorang kanak-kanak, menyebabkan mangsa mengalami dilusi dengan menggunakan apa-apa bahan. So, apakah yang boleh dilakukan oleh mangsa keganasan seksual dalam rumah tangga? Bagi kes kecemasan, isteri yang didera boleh mendapatkan rawatan dan sokongan serta-merta di pusat khidmat krisis henti di hospital kerajaan berhampiran. So, jangan bertangguh-tangguh atau berlengah-lengah. Kemungkinan suami akan melakukan perkara itu lagi. Mangsa keganasan rumah tangga kini juga boleh membuat aduan di mana-mana balai polis mengenai penderaan emosi dan psikologi yang dialami. Ini berikutan pindaan kepada Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 pada tahun 2012 dan 2017 yang memperluaskan takrif keganasan rumah tangga daripada hanya menekankan aspek penderaan berbentuk fizikal dan seksual kepada penderaan bukan fizikal, iaitu psikologi dan emosi. Dalam akta ini, mereka yang berikut boleh membuat aduan kepada pegawai kebajikan masyarakat atau pegawai polis yang juga bertindak sebagai pegawai penguatkuasa. Pegawai kebajikan masyarakat yang bertindak sebagai pegawai penguatkuasa di bawah akta ini perlu menjalankan tugas-tugas seperti berikut. Pertama, memfailkan aduan berkenaan. Kedua, mengadakan atau mengaturkan pengangkutan bagi mangsa ke kediaman alternatif atau tempat selamat untuk mereka berlindung. Mengadakan atau mengaturkan pengangkutan bagi mangsa ke hospital bagi tujuan kemudahan perubatan atau rawatan kecederaan sekiranya ada berlakunya kecederaan atau memerlukan rawatan. Menjelaskan kepada mangsa tentang hak perlindungan. Meneman mangsa jika mangsa perlu pulang ke rumah untuk mengambil barang-barang kepunyaannya. Mangsa juga boleh menghubungi talian kasih di nombor 15999. Kena ingat nombor ni. Mangsa boleh menghubungi juga dengan NGO iaitu WAO, Women's AIDS Organisation. Nombor telefonnya 0379563488 atau WhatsApp pada nombor 018 988 8058.
Salah satu lagi pusat NGO yang membantu wanita dan wanita seperti ini iaitu Women Centre for Change WCC di talian 04 228 0342. Kedua-dua organisasi ini berperanan untuk menyelamat dan membantu mangsa-mangsa keganasan rumah tangga, mangsa penderang kanak-kanak dan kes rogol atau gangguan seksual. So, apakah bantuan yang akan diberikan kepada mangsa keganasan rumah tangga? Jadi pegawai kebajikan masyarakat yang bertindak sebagai pihak kuasa di bawah akta ini perlu menjalankan tugas-tugas seperti berikut, iaitu ulang. Jadi, apakah perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mangsa keganasan rumah tangga? Pertama, permohonan tempat selamat. Kedua, permohonan perintah perlindungan kecemasan. Ketiga, permohonan perintah perlindungan interim. Keempat, permohonan perintah perlindungan. Kelima, perkhidmatan kaunseling. Keenam, memberikan khidmat nasihat dan bimbingan. Ketujuh, merujuk kepada agensi lain. Jadi, Kak Sheila juga akan kongsikan mangsa boleh juga melayari laman web di bawah. Kak Sheila akan kongsikan untuk mendaftar dan mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan yang sewajarnya. Jadi Kak Sheila harap pengkongsian Kak Sheila ini dapat membantu mangsa-mangsa keganasan rumah tangga, terutamanya kepada ibu baru yang mendapat layanan buruk daripada suami, lebih-lebih lagi memaksa melakukan hubungan seksual sehingga menyebabkan kecederaan, atau ketika mengandung suami memperlakukan keganasan kepada diri kita atau kawan-kawan kita atau saudara mara kita. Jadi Kak Sheila harap maklumat yang Kak Sheila kongsikan ini dapat membantu supaya anda tak bersorangan. Semoga ilmu yang Kak Sheila kongsikan ini, information yang Kak Sheila kongsikan ini dapat membantu bagi wanita-wanita sana yang memerlukan bantuan. InsyaAllah di masa akan lain Kak Sheila akan kongsikan maklumat atau perkara-perkara yang perlu dikongsikan bagi masyarakat kita agak sensitif, tapi kita perlu berkongsi maklumat ini melalui channel YouTube Sheila Sharif. Itu saja, kita jumpa lain kali insya-Allah.